Apa nak masak makan malam ni? Ada email masuk. It's from Didi. Yes, Didi's coming to cook. Mesti pelik tengok Adrana tunggu siapa. Hari ni nak guna e-hailing lah pergi cari bahan masak. Senang sikit, save energy and time. Sebenarnya resepi ni berasal dari Pantai Timur. Adrana dah lama mengidam nak makan masakan ni. Cara masak dia agak lama sikit dan bahan yang digunakan pun boleh tahan banyak juga. Jadi hari ni Adrana akan ke satu pasar raya. Banyak sikit pilihan. Kali ni Adrana tak ada dekat kebun, Adrana ke supermarket sebab kadang-kadang dekat supermarket pun ada bahan-bahan mentah yang fresh tau. Jadi kalau nak tahu bahan apa yang Adrana nak cari, jomlah. Dekat sini macam-macam ada, baik bahan basah maupun kering. Semua bahan kat sini akan dibekalkan setiap hari untuk menjamin kualiti dan kesegarannya. Macam baby tomato ni, so fresh. Banyak khasiat ni. Kelapa parut segar pun ada. Nice. Lengkuas sikit. Halia pun besar-besar dan segar. Timun. This supermarket is very convenient. Love it. Masa untuk pulang dan masak. Semua bahan dah ada, sekarang kita siapkan dulu apa yang patut. Tinggal satu lagi bahan penting, daun pandan. Lepas tu boleh perah santan. Yes! Nasib baiklah ada tanam daun pandan ni dekat rumah. Kalau perasan dekat Malaysia ni, kebanyakan rumah mesti at least lah ada tanam daun pandan, betul tak? Yelah, selain untuk masukkan dalam masakan, untuk naikkan aroma, dia boleh juga untuk bantu kita dari segi kesihatan kita. Contohnya bagi ibu-ibu yang baru je bersalin, lepas tu dalam proses pantang, nak cepatkan proses pemulihan tu, boleh gunakan daun pandan ni. Dan selain tu, bagi sesiapa yang susah nak tidur, orang panggil insomnia kan, daun pandan boleh bantu untuk relaxkan badan, bagi kita tenang, lepas tu senang kita nak tidur. Dan juga, air rebusan dari daun pandan ni, kalau kita rebus, air tu sendiri kita boleh gunakan untuk kulit kita, untuk kecantikan. Banyak. Cukup. Okey, sekarang ni saya nak perah santan pula. Sebenarnya santan ni kalau kita perasan kan, makanan Melayu terutamanya sekali mesti berasaskan santan. Tapi bukan hanya sebab rasa dia yang sedap tu je, santan pun diperlukan juga sebab santan ni mengandungi fosforus. Dan selain tu ada juga orang gunakan santan untuk rambut. Rambut akan jadi lebih sihat, kuat dan juga lebih lebat. Dan bagi sesiapa yang mungkin alah kepada susu, boleh menggunakan susu santan sebagai alternatif. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Masuk. Sampai dah kita tengok Didi bawa apa hari ni. Wah. Didi bawa ikan tongkol hitam. Wow. Yang suruh siap-siap tadi dah siap dah. Santan, beras. Okey. Santan kita dah perada tadi, dah simpan dalam peti ais. Beras tu, tu pun dah rendam. Beras kita rendam dari semalam, betul tak? Betul. Okey. Cantik. Tengok tu dia ikan kita. Besar. Yes. Dia kalau ikan tongkol hitam, dia yang besar lagi sedap. Sebab dia tak mudah pecah. Hari ni kita nak masak nasi dagang Kelantan dengan gulai ikan tongkol. Tongkol dengan acah timun. Dengan acah timun. Yeah. Nasi ni beras yang dah kita rendam tadi. Beras nasi dagang ni kita nak kena rendam semalaman. Kalau English dia panggil wild rice. Jadi dia agak keras. So cara masak dia lebih kurang dengan brown rice. Kita nak letak daun pisang kat dalam ni supaya nasi kita tak terburai ke dalam. Sebab lubang-lubang steamer ni kan dia besar-besar. Jadi bila kita letak daun pisang, kita nak tutup dia. Sebagai base je, sebagai alas sahaja. Okey, kita tapis sikit air dia. Lepas tu kita tuang semua kat dalam ni. Okey. Jadi kita dah letak ni. Ratakan dia. Lepas tu kita masuk je dalam pengukus tu. Sebelum masuk pengukus, saya nak daun pandan yang awak dah potong. Boleh. Nah. Okey. Jom, yang ni kita cocok-cocok je. Sekejap lagi jangan risau. Sekejap lagi dia akan keluar juga. Dan kita akan gaul sekali. Dia akan tambah ke aroma dia lagi. Okey. Selit macam ni. Ni dah cukup. Tutup je. Ada setengah orang dia nak gaul dengan beras sekalipun, no problem. Jadi ni saya akan set timer dia ke 30 minit. Okey, yang pertama tu yang paling penting. Kita nak dia betul-betul masak dan panas. Okey, sebelum kita nak masak guna santan, penting untuk kita ambil dan rasa dulu. Sebab kadang-kadang santan masam. Kita tak tahu. Masak, semua kena rasa. Macam rancangan ni, rahsia-rasa. Betul. Dekat sini, saya gunakan 2 cawan setengah beras nasi dagang. Jadi saya akan guna amount yang sama. 2 cawan setengah santan. Campur setengah je lagi air. Jadi halba ni, kita masuk 2 cawan setengah, kita guna 1 sudu kecil. Jadi kita rendamkan dulu dia dengan air, nak buangkan dia punya rasa-rasa pahit tu. Oh, dia dah serius Kita masuk dalam ni. Agak-agak berapa biji ni Adriana? Ini dalam 4 biji. Bawang kecil bawang kecil. Cukup. Jadi halia kita nak potong hiris sehalus yang boleh. Halus. Ya, kita nak dia panjang-panjang macam ni So kita tambah dulu sikit garam dalam 1 sudu kecil ni. Dan lagi kita rasa. Okey, sekarang Adriana boleh on api dia. Kita masak api slow je. Api slow Adriana ambil ni, cuba rasa. Dia naik kan? Bau bawang, halia semua naik. Dia dah cantik dah. So dia dah panas. Bila dia dah panas, kita matikan je. Kita tak nak dia menggelegak. Boleh nampak dah kat tepi-tepi dia ni. Tak nak dia jadi berketul-ketul macam tu lah. Tak nak. Ni dah cantik dah. Bolehlah tu. Okey. Sekarang ni nasi dagang dah 30 minit. Dah siap. Mari kita mula. Okey, Adriana tuang 3-4 sudu. 3-4 sudu. Okey, kita masukkan lagi. Dan keliling keliling dia. Okey, lepas tu kita gaul dia. Okey, kita gaul dia bukan gaul tak tertuara. Beria sangat. Kita panggil dia folding. Yang pentingnya sekarang ni, semua kena panas. Kita try ulang benda ni lebih kurang 3 kali. Ada orang yang buat 5 kali pun tak masak-masak lagi. Saya pun dah macam penat dah juga ni. Baru sikit, baru masak nasi dah penat kan. Jadi kita pergi minum-minum, kopi-kopi jap. Lepas tu baru kita sambung masak gulai. Okay? Boleh. Ni untungnya masak kat rumah kawan. Susah juga buat nasi dagang ni. Sementara Rehat ni nak mesej Prof jemput dia makan malam. Harap tak sibuklah dia.
Okey, kita dah minum-minum, kita dah chill-chill, rehat-rehat. Yes. Sekarang ni kita boleh sambung masak. Okey, kita nak start dengan apa? Kita akan buat kerisik dulu. Okay, kita masukkan ni. Ni ada 2 biji. 2 biji kelapa. Kita gunakan sebiji. Kita masukkan lebih kurang 2 sudu kecil. Ketumbar pun ada yang jenis serbuk juga. Serbuk. Kita ambil dulu lengkuas. Lengkuas dengan bawang lebih kurang sama. Kita ada dalam 7 medium punya bawang. Kita masuk lengkuas. Kita masukkan kunyit hidup. Okay. Bawang putih dalam 3 ulas. Okey, cili bawang. Okay, Masukkan boleh saya 2 sudu. 2 sudu Cukup 2 Sekarang ni kita letakkan belacan. Okey. Kita masukkan air sikit. Okey. Ni saya simpan dulu Cantik kan? Okey. Ni kerisik kita pula. Kita masukkan dalam ni. Okey, dah betul. Okey. Alright. Kita grind dia. Okey, ni last Bila kita dengar je nyit, dia dah tak boleh nak pusing lagi dah. Jangan risau dengan asap-asap tu. Jadi dia jadi nak kerisik. jadi paste. Jadi paste, nampak? Okey, ni kita dah nampak minyak dah panas. Kita punya rempah. Lebih kurang minyak tu lebih kurang sama dengan bahan yang kita tumis. Jadi kalau kat rumah kita nak tumis cili bo ke, nak tumis sambal tumis ke, minyak banyak. Jangan risau. Okey, kita masukkan serai kita 2 batang. Okey, kita masukkan je semua. Okey, jadi nak masuk pun boleh. Saya akan masukkan semua Oh, masuk semua Masuk je semua. Saya tak risau. Asalkan kita tengah menumis, saya tak risau sangat. Sebab saya boleh kontrol benda tu. Kalau kering, saya boleh tambah air. Cantik kan colour dia kan? Cantik, lawa. Ini kalau dapat cili giling yang kita giling sendiri, lagi cantik. Okey. Boleh tambah. Nak tambah sebut kunyit sikit je. Oh, okay. Selalunya gulai Kelantan dia Kuning-kuning pada sikit. kuning-kuning sikit. Terengganu yang merah-merah sikit. Jadi chef nak tengah-tengah. Lepas tu nak masuk asam keping sikit. Asam keping kita masuk sekeping dia. Cantik asam gelogor dia. Jadi bila kita masukkan air tu, kita nak masuk sikit-sikit. Sikit. Campur lagi air. Lagi Kita letak kat tengah-tengah ni. Nampak yang tengah-tengah ni kan? Sekejap, saya letak garam dulu. Okey, jom kita masukkan ikan. Setelah you dah masuk ikan, tak boleh dah kacau-kacau macam tadi. Okay, kita letak santan sikit. Okey. Siap. Okey, jadi sekarang ni ikan pun dah nak start masak, dah. Oh, dah. Dah masak Okey, dah saya ikan. off. Okey, nasi pun tinggal 5 minit je. So kita boleh pergi plating dan juga kita nak set up meja tempat kita nak makan. Kejap lagi kan ada tetamu nak join sekali. Prof nak Okey? sampai. Jom. Kita kemaslah sikit. Sementara sediakan tempat makan, Didi akan tolong siapkan acar. Kali ni sedikit berbeza sebab Didi cakap acar ni dibuat ala-ala rasa Mexico. So excited! Tak sabarnya nak makan nasi dagang ni. Mari kita rasa nasi dagang saya.
Okey. tak sabar Jadi nak rasa sebelum ni. tu ni saya perkenalkan ni Profesor Madya Dr. Hanafi Husin. Dia ni sangat pakar lah mengenai budaya-budaya masyarakat kita. Nanti kita boleh tanyalah lebih lanjut asal usul Tak banyak. nasi dagang ni Sikit kan. Dia Saya boleh share dengan kita. Sangat-sangat nak tahu. Dengan nama Prof nak datang je saya terus macam, banyaknya nak tanya. Tapi Dan taklah ini, banyak saya tahu. Sikit-sikit je. dan ini pula Prof, chef kita hari ni, kawan saya juga. Boleh panggil dia Didi. Yeah. Okey, jadi apa khabar? Baik. Prof sihat, Prof. Alhamdulillah sihat. Makan. Hey. Nasi dagang kali ni Ya. adalah nasi dagang Kelantan. Betul. Macam yang Okey. kita tahu, nasi dagang ada dari dua negeri kan, dari negeri Terengganu dengan Ya. negeri Kelantan. Mungkin perbezaannya dari segi beras yang digunakan untuk nasinya. Saya ada informasi pasal nasi dagang tu. Tapi informasi yang saya belajar tu daripada orang Kelantan je lah. Dia datang daripada Thailand, dia bawa ke Pantai Timur. Kemudian dia ada mix culture kat situ kan. Jadi sampai ke sini kita ada tambah-tambah dia sikit kurang. Kita olah-olahkan lah kan, ikut style selera kita. Beras nasi dagang ni dia asalnya ada hubungannya dengan apa kisah Puteri Sadong. Ada kisah puteri. Ada kisahnya. Okey. Puteri colek oleh Raja Siam masa tu untuk jadi dia punya isteri lah. Walaupun dia dah bersuami tapi sampai sana dia tak boleh nak teruskan sebab Raja Siam ni sakit kan. Jadi atas perjanjian tu dia kata okeylah dia boleh tolong rawatkan dah sembuh dia boleh balik lah. Jadi atas itulah dia balik dan bawa sekali dengan beras apa semua sampailah di Kelantan. Jadi mungkinlah bercampur dengan beras-beras yang ada dan jadilah apa yang dikata sebagai beras nasi dagang. Ni acar ni je yang bukan tradisional. Saya tak guna cuka, dia memang asam limau. Saya suka salad-salad ni. Jadi saya ambil lah elemen makanan tradisi Malaysia tapi saya mixkan sikit. Wah, thank you Didi. Dah plating cantik-cantik macam ni. Nampak very nice. Tengok, ni first time lah tengok nasi bentuk bintang ni. Kan? Dan Belum makan lagi? Ya, belum makan lagi. Hati berbintang-bintang kejap Kita lagi. kena makan guna mata dulu. Betul. Sebagai seorang chef, kita sentiasa makan guna mata dulu. Tentang acar ni, berbeza sikit. Nampak macam fresh. Okey, macam acar ni saya banyak ambil daripada konsep teknik Mexican sikit. Macam Mexican dia ada distinct nama dia Pico de Gallo. Pico de Gallo pun lebih kurang sama macam ni. Cuma dia tak ada timun lah. Tapi dia punya pengawet dia adalah limau nipis. Limau nipis je ni? Kita tak pakai cuka. Daun ketumbar ni dia method daripada Mexican dan juga Thailand. Jadi dia mix. Thailand banyak pakai daun ketumbar. Malaysia tak banyak sangat untuk garnish. Okey. Nanti perkayakan lagi. Ya? Jemput. History ni. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis tadi. Sedap sangat. So, terima kasihlah jemput saya lagi kan. Saya dah lama teringin nak makan nasi dagang ni dan hari ni dapat, masya-Allah. Thank you so much Didi sebab sudi share resepi. Thank you juga dekat Prof sebab sudi share cerita dekat kita kan. Terima kasih juga jemput saya lagi. Terima kasih juga jemput saya juga. Dapat jemput Prof, dapat dengar macam-macam cerita. Sebelum balik tu kita nak bagi tu hadiah untuk Didi. Semua tu? Semua ni kena angkut. Ya Allah, rezeki. Rezeki. Alhamdulillah. Semua Terima tu kasih untuk Didi. banyak-banyak. Rahsia rasa. Rahsia Nampak rasa tu? kan. Banyak rahsia. Banyak rahsia Banyak kita dah rahsia. share tadi. Yang ni pula, ni bukan untuk Didi, bukan untuk Prof. Tapi untuk kita sama-sama teka apa clue masakan yang akan saya masak seterusnya. Resepi apa pula kawan saya nak share nanti. Inilah antara clue-cluenya. Okey, yang pertama sekali mari kita tengok.
Itu dia. Oh, budu. Budu. Oh, my favourite ni. Sedapnya. Okey, kita ada budu. Budu. Okey, kita ada Sudah Kelantan juga ni. daun kesum. Oh, daun kesum. Daun Budu dan daun kesum. Budu, daun kesum. Singgih kau. Lagi Tu satu, keluar bahasa Kelantan kan. Dok singgah. Dok singgah. cili hijau solok. Ha. Ni rasa-rasanya masakan Kelantan juga ni, kan? Jadi kalau semua nak tahu dan anda semua nak tahu apa menu masakan yang akan saya masak seterusnya dan dengan siapa yang saya akan masak bersama hanya dalam Rahsia Rasa. Okey, sambung minum. Okey. Senang lagi. Ya ke?